بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadilatul Imam Saku Musi Majlis Ustaz Aziz Nayan, seluruh ahli dan kuasa Masjid Al-A'la, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmat Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur kita yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah memilih kita untuk bersama-sama pada malam ini kita memperingati dan mengambil ibrah ada peristiwa besar yang pernah berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang beberapa bahagian daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat hebat itu. Ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadisnya, uritun nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa wal fuqara. Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diperlihatkan neraka kepadaku, maka yang ku tengok di dalamnya penghuninya ramai orang-orang perempuan dan ramai orang-orang fakir. Ketika itu para sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah orang fakir itu mereka fakir harta? Kata para sahabat, aminal mal ya Rasulullah, adakah mereka fakir harta Rasulullah? Nabi kata, la, wa minal ilmi, mereka fakir ilmu pengetahuan. Dalam hadis yang kita baca ni, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj,
Nabi SAW dibawakan Rasulullah untuk melihat neraka. Neraka ni ialah merupakan satu alam di antara alam akhirat. Alam akhirat ni dia ada dua je, syurga ataupun neraka. Nabi kita SAW dalam perjalanan yang hebat itu, Nabi menempuh 4 alam. Yang pertama alam dunia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua alam barzakh. Yang ketiga alam angkasa. Yang keempat alam akhirat. Perjalanan Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah itu ialah perjalanan di dunia. Nabi SAW menaiki satu kenderaan yang paling laju. Kenderaan yang paling laju itu ialah kenderaan daripada alam akhirat, iaitu namanya Buraq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menghuni syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Buraq yang dipilih untuk Rasulullah naik ini ialah Buraq yang sangat istimewa. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala nak memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, saya betulkan, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, menaiki Buraq itu, ketika mana Allah nak Buraq yang menjadi kenderaan tunggangan Nabi daripada Mekah ke Baitul Maqdis ataupun ke Masjid Al-Aqsa itu, Allah terlebih dulu suruh malaikat Jibril pergi pilih mana satu Buraq yang terpilih untuk menjadi kenderaan untuk dinaiki oleh Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, oleh kerana hebatnya penunggang yang akan menunggang Buraq itu, maka Buraq itu mestilah Buraq yang dipilih. Buraq-buraq ni semua hebat-hebat, tapi nak cari yang sesuai dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh seorang ulama yang terbilang yang besar di dunia ni nak main ke Kedah. Contoh, bila nak main ke Kedah, jadi orang Kedah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan mesyuarat bagaimana prosedur ulama ini bila sampai di negeri Kedah. Kereta kenderaan dia macam mana, hotel yang nak ambil di mana, makan yang dia nak kita jamu makan apa, tu biasalah. Jadi begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila Nabi nak berjalan dalam peristiwa Isra. Bila kata Al-Isra berarti perjalanan malam. Bila Allah kata subhanalladzi asra bi'abdihi, segala puji Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di asra tu memperjalankan pada waktu malam, maka dipanggil berjalan pada waktu malam itu Isra. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kenderaan yang bakal dinaiki oleh Rasulullah ialah kenderaan yang Allah suruh Jibril pi ke syurga, tengok Buraq hak mana yang terbaik pada pengamatan dan pilihan malaikat Jibril alaihissalam. Maka subhanallah, Jibril pun menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di syurga, tuan-tuan, Buraq ni bukan seekor dua, ribuan Buraq. Nak pilih macam mana tu, Allah perintah Jibril, dia hanya reti tunaikan perintah.
Bila Allah suruh, malaikat akan patuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya malaikat hanya menjalankan tugas, iaitu tunaikan perintah. Memilih pun ialah pilihan Allah juga. Jadi malaikat ni memilih pun Allah pilih juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya dia pilih pun pilihan Allah juga. Jibril pun sallallahu alaihi wasallam Muhammad berjalan dalam syurga. Lepas satu tak tahu, mana dia sudah pun diprogramkan oleh Tuhan. Dia jalan pun ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seumpama seperti ayam yang mengalir, ikut je takdir. Jadi tu senang malaikat bertugas. Bukan memilih, tapi menjalankan perintah. Pilihan pun Allah yang pilih. Jalanlah malaikat Jibril macam ayat, ikut takdir. Dalam jalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terpandang seekor borak. Borak ni dia tak join kawan. Hal lain semua duduk dalam kumpulan, tapi borak ni dia tak duduk dalam kumpulan. Akhirnya subhanallah, malaikat Jibril berasa tegak hatinya nak pi kepada borak tak join member tu, yang tak join kawan tu, sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di borak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok borak ni teriak, air mata duk keluar gitu. Malaikat Jibril pun tanya, sallallahu alaihi wasallam, "Hei borak, pasti faham nangis?" Dia beralih kat malaikat Jibril, dia kata, "Aku rindu Muhammad. Aku rindu Muhammad." Jadi langsung malaikat kata, "Ya Allah, siapa tahu ni Malik, saya katakan borak, dia rindu Muhammad." Jadi subhanallah, sebenarnya Rasulullah ini dirindui oleh semua makhluk. Tak kira di langit, tak kira di bumi. Sampai berbalah langit dan bumi. Sebelum daripada yang dicerita Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan ni, bumi dan langit ni bertelagah. Kata bumi, "Aku lebih baik daripada hang." Langit. Langit pun kata, "Aku lebih baik daripada hang." Bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, bismillahirrahmanirrahim, bila berkelahi bumi dengan langit kata dia lebih baik, bumi kata lebih baik, langit kata dia lebih baik. Kata langit, "Aku lebih baik daripada hang." Sebab dia aku, semua orang taat pada Allah. Di hang ada yang taat, ada yang tak taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu bumi rasa betul. Di langit semua mentaati Tuhan, di bumi campur-campur, ada yang taat, ada tak. Tapi kata bumi, "Aku lebih baik daripada hang. Di aku ada Muhammad, di hang tak ada Muhammad." Jadi subhanallah, tentu pukul mati langit. Sebab mana ada makhluk yang lebih mulia selain Rasulullah? Tak ada. Sedihlah langit. Akhirnya Allah SWT yang maha adil itu mencipta peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj untuk mengimbangi di antara dua ni. Allah itu maha adil. Maka dicipta peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj untuk Rasulullah, untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya betul, bumi hang ada Muhammad, tak apa. Langit aku adil. Maka terciptalah perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj. Maka Nabi pun menjenjak langit. Itu peristiwanya.
Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika itu Borak ni menangis, rindu pada Rasulullah. Sebab di langit sana tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap inci langit bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah kembang di antara namanya dan nama Muhammad. Maknanya Rasulullah ialah insan yang terpilih, yang Allah gandingkan di antara namanya dan nama Muhammad. Tentulah Muhammad ni bukan sembarang insan. Jadi bila mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah insan yang disebut dengan Habibullah, maka semua orang rindu. Macam manalah rupa Habibullah? Macam kita kan, kita umat Muhammad, tuan-tuan tak teringinkan nak tengok muka Rasulullah? Tentu. Macam mana muka Rasulullah? Semua kita teringin nak tengok muka Rasulullah. Jadi begitulah semua makhluk bercita untuk berjumpa dengan Rasulullah. Maka di antara ribu-ribu, juta-juta makhluk yang rindu untuk melihat wajah Rasulullah ialah Borak tadi. Jibril pun tanya, pasal apa hang tu ya? Dia beralih pada malaikat Jibril, dia kata, aku rindu Muhammad macam kita rindu nak jumpa Rasulullah. Akhirnya subhanallah, Borak itulah yang dipilih untuk jadi kenderaan Rasulullah dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat pun buat turun Borak tu daripada langit. Tuan bayangkan, Borak main daripada syurga turun ke bumi. Allahumma salli ala sayyidina Borak syurga. Maka turunlah Borak ni selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dadanya, Sallallahu Sayyidina Muhammad, dimasukkan ke dalam dada Nabi ilmu, iman dan juga hikmah. 3 perkara. Hak ni adalah bekal dalam perjalanan yang jauh lagi. Waktu kita dalam perjalanan pada Allah mesti ada 3 perkara ni. Mesti ada ilmu, mesti ada iman, mesti ada hikmah. Tuan-tuan kena cari Tok Guru main terang kat tuan-tuan apa makna ilmu, apa makna hikmah, apa dia iman dalam perjalanan pada Tuhan. Ilmu pertama sekali, tak ada ilmu tak boleh jalan pada Tuhan. Iman yang kedua, Sallallahu Sayyidina Muhammad, kena ada 2. Kena ada iman, kalau tidak tak ada perjalanan nama kepada Tuhan. Sebab iman ni dia ada ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ni perjalanan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hak ni tak jalan. Begitulah hikmah. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni bekal Nabi nak jalan jumpa Tuhan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila Nabi selesai dibuat pembedahan, operation, dipanggil syaqqus sadri, pembelahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka Borak pun didatangkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menaiki Borak. Jadi Borak ni subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila Borak ni Nabi nak naik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak tahu siapa yang nak naik dia tu. Sebab dia tak pernah ditunggang. Lebih kurang ceritanya macam kereta baru orang tak pernah beli lagi. Faham tak? Koyak plastik. Jadi siapa-siapa pun tak pernah naik lagi kereta tu. Borak ni Borak suci yang tak pernah ada siapa-siapa tunggang dia. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi nak langkah naik, dia buat macam liak. Maklumlah tak pernah orang naik, tak pernah pengalaman orang naik, dia buat macam liak. Nabi tak boleh naik sebab macam liak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Jibril pun tepuk belakang dia. Hei Borak, hang tak tahu siapa nenek hang? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hang tak tahu siapa nenek hang? Kata dia, aku tak tahu. Mana aku tahu? Hang tahu nenek hang ni Muhammad? Dengar nenek Muhammad pecah peluh, bercerau peluh. Pasal apa? Sebab tak jangka dan tak sangka Musallallahu Sayyidina Muhammad hak nak naik dia yang dia rindu sebelum ni. Pasal apa dia peluh? Ya Allah, Muhammad kan nenek aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita no, Allahu Akbar, sebab tak kenal lah. Ibaratnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad macam tok guru nak main rumah. Allahu Akbar, tak tahu nak atok. Dan bila Nabi naik dia, ya Allah, tak tahu nak cerita betapa bahagianya dia. Itulah yang dikatakan siapa-siapa yang rindu Rasulullah pasti akan berjumpa dengan Rasulullah Allah Sayyidina Muhammad. Macam mana cara jumpa? Itu aturan Allah. Maka tak tahu nak cerita lah, Borak ni seronoknya Nabi naik dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang kawan kita tu, dia kira nak jual dah kereta dia tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala, ada satu ulama mai pada Kelantan. Kawan-kawan ni pakat carilah Sallallahu Sayyidina Muhammad, kereta siapa nak pergi ambil tok guru tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya kereta tak ada, yang ada kereta dia semangga-mangga yang ada. Pergilah pergi ambil tok guru di Pulau Pinang. Kereta tu bukan elok sangat pun, tapi kereta tu yang paling elok sekali di pondok lepas ni. Akhirnya pergi ambil. Bila pergi ambil tok guru Musallallahu Sayyidina Muhammad di Pulau Pinang, dia turun flight, Musallallahu Sayyidina Muhammad bawalah tok guru main pondok. Lepas tu subhanallah, Musallallahu Sayyidina Muhammad bila tok guru main pondok, barulah ada kereta lain yang elok lagi. Barulah tok guru naik kereta tu. Dia kata Musallallahu Sayyidina Muhammad, kereta ni tak jual dah sebab tok guru naik. Tuan-tuan, aku tak jual dah kereta ni, tok guru naik. Ni orang yang reti nilai ulama. Berkat, barakah. Subhanallah, Musallallahu Sayyidina Muhammad. Bayangkan, yang naik ni bukan tok guru, yang naik ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka sebab itu orang yang reti nilai Rasulullah, dia akan muliakan Rasulullah. Satu masa ada satu ulama namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di antara ulama-ulama terbilang Azhar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau tak salah ingat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu ulama besar di Azhar, iaitu Syekhul Azhar satu masa dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya lupa Syekhul Azhar tu. Cerita dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu ulama Azhar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia jalan dalam kampung lah di Mesir. Jalan sampai depan satu rumah orang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di satu rumah orang. Depan rumah orang ni satu orang perempuan tengah sapu sampah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia tanya orang perempuan ni, minta maaf nak tanya, hang mengandung kah? Perempuan tu kata ya. Masya Allah, kata dia. Esok kalau hang nak bersalin, dia tunjuk satu tempat, satu pangkin. Esok hang nak bersalin, hang salin tang tu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika itu kata orang perempuan ni, pasal apa? Maulana Syekh, aku mimpi. Dalam mimpi aku tengok Nabi berdiri tuan tu. Faham tak? Dalam mimpi aku tengok Nabi berdiri tang pangkin tu. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kata dia, eloklah Yusuf hamsalin tuan tu. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, lahirlah seorang ulama yang besar di Mesir. Saya lupa ulama tu, cerita ni lama. Maknanya orang dulu-dulu sangat mengambil iktibar terhadap perkara yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka begitulah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Borak ni lajunya, dia sekali langkah sesayup mata memandang. Kita tak boleh nak cerita, nak bayang, sebab tempat kita ni dia ada sekatan. Walaupun sesayup mata memandang benang, tapi dia tetap dia ada bukit. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Borak ni langkahan dia tu, sekali langkah sesayup mata memandang. Sejauh mana mata boleh pi, itulah langkahan dia. Maka sebab itu cepatlah perjalanan dia daripada Mekah ke Baitul Maqdis, yang orang kena pi sebulan, balik sebulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu borak. Yang terbang pun kena padan dengan borak tu. Jibril terbang belah kanan, Mikail terbang belah kiri, mengiringi borak tu berjalan. Sallallahu alaihi Muhammad. Borak ni subhanallah, bila sampai di bukit, masalah kaki depan dia tu pendek, kaki belakang tu panjang. Waktu turun bukit, masalah Sayyidina Muhammad, hak depan pendek, hak depan panjang, hak belakang pendek. Makna Nabi tu dalam kenderaan tu jadi duduk betul elok. No? Kalau macam kuda kita kan, kalau naik kuda turun bukit, tak gitu tomoy tau. No? Kekuk belakang mungkin jatuh belakang pula. Itulah borak. Jibril ni laju, dia sama laju. Kalau laju Jibril. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jibril super power. Jibril ni super power. Laju dia sebab Jibril dia nur. Malaikat dibuat daripada cahaya. Kalau kita mendesain, cahaya lebih laju daripada suara. No? Terus kata cahaya Jibril, toslet kita sudah. Toslet kita hat tak apa menyala tu. Lah ni orang tak pakai toslet dah no. Orang pakai handset lah. Salah Sayyidina Muhammad. Torchlight tu, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita suluh adalah cahaya torchlight tu pi lambat. Tak kan? Suluh cup lebih. Tu tara torchlight ya. Bayangkan malaikat Jibril alaihissalam. Laju tak laju. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah tanya malaikat Jibril alaihissalam. Jibril, aku nak tanya, pernah ada hang dalam menjalankan titah perintah Tuhan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu perintah Tuhan yang hang rasa begitu hebat dan begitu mencabar? Kata malaikat Jibril, ada. Nabi kata, bila? Kata malaikat Jibril alaihissalam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ketika itu aku diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pi ambil kibah daripada syurga, turun ganti Nabi Allah Ibrahim, turun ganti Nabi Allah Ismail. Kata malaikat Jibril, ya Allah, sangat hebat perintah Allah. Berdegup jantungku. Sebab ketika mana Nabi Allah
Ibrahim alaihissalam, dia sembelih anaknya Nabi Allah Ismail, tak makan. Sedangkan dia dah asah pisau tu dah. Allahumma salli ala sayyidina, begitu tajam. Bila tak makan tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsung dia tetak pisau dari batu tu. Hai pisau, hang nak gagalkan aku tunai perintah Tuhan ke? Waktu dia tetak tu, terbelah batu, tajam. Ala sayyidina Muhammad. Tapi tak makan tengkok Nabi Allah Ismail. Ala sayyidina Muhammad. Waktu itulah Tuhan kata, Jibril, hang pi ke syurga, hang ambil kibas, hang wak turun kepada Nabi Allah Ibrahim, selamatkan Ismail. Tuan-tuan, Jibril kata, ya Allah Tuhan, dia buat sungguh ujian dia. Ketika tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Jibril pi ke syurga, ambil kibas, turun ke dunia. Tuan-tuan tahu berapa jarak? Mari kita kira sama-sama. Daripada bumi nak pergi ke langit yang pertama 500 tahun. Tolong kira Ahmad. Langit yang kedua tebal 500 tahun. Dari langit pertama nak pi ke langit kedua 500 tahun. Umur kita baru sampai. Langit yang kedua tu tebal 500 tahun juga. Langit yang kedua nak pi langit yang ketiga, jaraknya 500 tahun. Allahumma salli Muhammad. Langit yang ketiga tebalnya 500 tahun. Kali tengok. Berapa lapis langit? Berapa? Takkan nak kena pakai otak Jepun. Congok boleh lah. Betul ke 12? 1000, 2000, 3000, 7. Betul tak? Betul tak? 7000 tahun. 7000 tahun umur kita baru sampai langit ke-7. Jauhnya. Tu hak lepa duk pi naik kapal angkasa tu. Hak Syekh Muzaffar pi tu cangkat ya, tu dekat ya. Tu di ISS. 400 km ya daripada kita. Kalau start pi Kuala Lumpur ya. Ala Sayyidina Muhammad. 7000 tahun. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, bila Allah perintah dia pi ke syurga, subhanallah, ni malaikat ni Nabi Allah Ibrahim ni duk sembelih lagi ni, awak tak makan ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad, awak tak makan ni. Bismillah, ya Allahu Akbar. Waktu dia sembelih tu, Sallallahu Sayyidina Muhammad bercerau lah, bersembung dah darah ke badan dia. Dia kata, habis dah anak aku sembelih. Celek kibah. Nabi Allah Ismail duduk sebelah tu, dia laju sampai terang mana Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tu saya kata dia super power. Sallallahu Sayyidina Muhammad makna tak ada kuasa yang lebih. Hak tu tengok apa ni, Superman tu mohong tu. Superman, Ultraman. Ni hak ni sungguh. Tuan-tuan, subhanallah, yang Tuhan cipta. Tuan-tuan, dalam perjalanan itulah yang Nabi tengok sepanjang perjalanan. Nabi tengok orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak kan cerita yang kita dengar tutup cerita dulu ni surat Mi'raj ni orang baca sebulan. Kita nak baca sejam tak boleh. Kena potong-potong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak Nabi tengok orang yang tanggung kayu api, tak larat dah boh. Tak larat dah boh lagi. Orang tak larat dah orang kau buang. Tak larat kau tambah. Apa maknanya? Orang ni, orang bagi amanah hak dia bagi pun tak larat buat, nak lagi jawatan. Ni cerita ni untuk orang politik. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Amboi orang hari ni nak sungguhlah kuasa sampai dia tak baca dah rakyat ni.
Sampai rakyat ni Allahumma salli ala sayyidina, lepa ni sampai nak sungguh kalau nak buat pilihan raya juga lah, Covid tak habis lah kata. No, mujurlah ada darurat. Tidak, jenuh kita main Covid tak habis dah ni. Alhamdulillah. Inilah orang ada kuasa nak lagi kuasa. Tu Nabi cerita. Sebab tu Isra' Mi'raj ni dia peristiwa untuk umat. Setiap part-part cerita tu semua kena pada umat. Nabi tengok dalam peristiwa tu Masalah Sayyidina Muhammad, orang yang tarik lidah gunting. Gunting sendiri tuan-tuan ni. No, tarik lidah gunting sendiri. Tuan-tuan, Masalah Sayyidina Muhammad rasa macam mana? Tarik lidah gunting lidah. Tak tahu. Jenuh khiyau menjerit, merambu darah-darah. Tumbuh balik. Soalan Sayyidina Muhammad, gunting lagi. Tuan-tuan, Nabi tanya, Jibril, tu apa Jibril? Itulah orang yang disebut dengan khutabaul fitnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berceramah, berpidato. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib, dialah yang menyebabkan orang berselisih. Dia memecah belahkan masyarakat. Dia memecahkan umat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Hak ni, inilah yang disebut di akhir zaman ni banyak orang-orang berceramah macam tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Taib. Macam-macam Nabi tengok. Ada haduk 4 batu. Ambil batu, hentuk kepala, berkecai kepala tu. Sambung balik, tumbuh balik, hentak lagi. Nabi kata, tu siapa? Tu apa pula Jibril? Musa. Itulah orang yang kalau sembahyang dia rasa berat. Berat. Banyaklah orang yang nak sembahyang rasa berat. Allah Sayyidina Muhammad. Nuh di masjid orang duk bang lah. Berat Nabi. Kalau sembahyang berat. Wa idza qamu, macam mana? Ila salati qamu kusala. Bila apa tu nak mendirikan sembahyang, malah nak sembahyang. Tuan-tuan, harap-harap insya-Allah Masalah Sayyidina Muhammad bila mana dah boleh mayang balik di masjid ni, orang-orang yang hari tu duk main masjid, dia main balik, kita harap-harap insya-Allah. Sebab kalau tengok di setengah-setengah tempat orang duk bercerita Masalah Sayyidina Muhammad, bila mana duk biasa tak main, duk biasa lama tak main masjid, nak main balik payah nak main. Jadi kita harap insya-Allah Allah bagi kita semua selamat dan tak termasuk dalam hak Nabi tengok ni. Jadi kalau nak bercerita satu-satu tu, tuan-tuan, sampai pagi lah kita. No, makan sok sini. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya kat. Sampailah Rasulullah SAW di Baitul Maqdis. Tapi sebelum tu Nabi singgah di beberapa tempat. Di antara yang Nabi singgah ialah yang pertama sekali di Taibah. Sampai situ Nabi diarahkan Jibril berhenti, turun daripada borak, sembahyang 2 rakaat. Taibah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa dia? Nama lama bagi Madinah, ataupun disebut dengan nama timang-timangan untuk Madinah. Allahumma salli ala Sayyidina. Nabi sembahyang. Pas sembahyang, Jibril tanya, Rasulullah, wahai Muhammad, hang tahu tak tempat hang berhenti ni? Tak tahu wahai Jibril. Inilah tempat nanti engkau akan berhijrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Nabi tengok pada ketika itu, negeri ni, Madinah ni, dia banyak dengan pohon-pohon kayu. Tak sama macam Mekah yang penuh dengan gunung-gunung batu. Satu. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berjalan lagi sampai di sebuah tempat namanya Baitul Laham. Semayang juga, berhenti semayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas semayang, kata Jibril, kamu tahu Muhammad tempat ni apa?
Kata Rasulullah, tak tahu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Inilah Baitul Laham, tempat dilahirkan Nabi Allah Isa. Jalan lagi, terbang lagi, sampailah di tempat namanya Tursina. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai di Tursina. Bila sampai di Tursina, Nabi turun lagi. Sallallahu alaihi Muhammad, sembahyang lagi. Malaikat tanya, ni apa wahai Muhammad? Tahu tak tempat-tempat apa? Tak tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Inilah Tursina, tempat munajat Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi begitulah perjalanan Nabi itu, berhenti sembahyang, berhenti sembahyang, berhenti sembahyang. Hal ni habuan kami. Waktu benar saya pergi Mekah tahun 1992. Tunaikan fardu haji daripada Mesir ke Mekah. Zaman tu seronok tengok Mekah dan Madinah. Zaman tu masih belum ada kemodenan di Mekah dan Madinah. Zaman tu kalau kita berhenti ikut jalan, kita berhenti makan nasi ikut jalan tu, yang jual ikut jalan tu bukan Bangla. Yang jual ikut jalan orang Arab tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik, saya merindui Mekah masa tu. Mekah ketika tu masih ada Sugul Lail. Hari ni tak ada dah Sugul Lail, yang ada mall. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seronok Mekah waktu tu. Waktu tu orang baru tanam pokok-pokok di Arafah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Cara nak bagi tumbuh tu dia pakai pipe yang macam tu. Hak pusing ayak tu. Subhanallah. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu kalau pi kepada Arafah, dia SPG pada mahsyar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu kami nak berziarah ke Madinah ni, kita sewa satu JMC. Tuhan tunjuk kat kami jumpa dengan orang soleh. Driver tu orang soleh. Setiap berhenti tempat yang kami ziarah, kami pergi berjalan, dia nampak jadah. Allahu Akbar. Nampak tak? Saat dia singgah di Khandaq. Khandaq dulu tak macam Khandaq hari ni. Khandaq dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap tempat kami berhenti berziarah, dia nampak jadah. Allahu Akbar. Dia tiru Rasulullah. Nabi kita SAW sampai di semua tempat-tempat ni, Nabi kita SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kita SAW sembahyang. Waktu kita ni subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab sembahyang ialah syurga para Nabi. Letih-letih sembahyang. Kita letih-letih hidup. Beza no? Sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat Turun Ni Aziz, ada satu orang tu, kawan saya, di ziarah Tok Guru di Pulau Melaka, di pondok Tok Guru. Dia sampai di Pulau Melaka, di pondok Tok Guru dalam pukul 12. Tengok-tengok kereta Tok Guru tak ada lagi. Dia pergi ceramah tak sampai balik lagi. Dia tanya, Tok Guru pergi mana? Ceramah malam ni. Depa kata Tok Guru pergi ceramah di Gua Musang. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam pukul 2 dia tunggu Tok Guru sampai. Pukul 2 baru sampai. Oh, Tok Guru balik dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia pun gaya nak pejam mata, tengok. Tok Guru masuk dalam masjid. Pakai baju pagoda, serban atas bau, kepih atas kepala, masuk masjid. Allahu Akbar. Balik 2 pagi mayang dulu. Kita 2 pagi tak nampak, tak ada lah nampak bantai. Semayang Allahu Akbar. Tok ulama kekuatan mereka dah sembahyang. Patung ulama ni riyadhah mereka ialah berlama-lama atas tikar semayang. Riyadhah kita ikut badminton. No? Riyadhah ulama tempat semayang. Lama-lama atas tikar semayang. Itu dipanggil riyadhah. Sebab itu kata ulama, ilmu matematik sangat hampir dengan sufi. No? Cuba tengok. Orang Arab panggil matematik ilmu apa? Riyadhiyat.
Kok mana hubungan orang Arab kata riadah ni macam ni ya. Ala Sayyidina Muhammad. Dan di sana ada riadah sufiyah dia panggil. Riadah orang-orang sufi. Lama berdiri. Kalau baca Quran lama baca Quran. Dia melekat tempat mayang. Ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu siapa-siapa yang mengaji matematik, kalau Tuhan nak bagi ilmu kat dia, dia kenal Tuhan dalam matematik. Tapi hari ini subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad terpisah di antara matematik dan Allah. Pasal matematik ialah ilmu angka, sangat kompleks matematik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, subhanallah, sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tulisan angka tu sebenar tu bukan orang putih punya, hak tu orang Arab punya. Saya heran waktu mana saya pergi ke Maghribi baru ni, saya tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia panggil jam matahari sallallahu Sayyidina Muhammad. Jam matahari itu angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bukan hak Arab tu. Arab 1, 2, 3, 4. Saya kata macam mana tu seorang putih mereka ni? Sedangkan ni zaman Islam gemilang, tamadun Islam hari tu. Ketika tu saya diberitahu oleh orang Maghribi, sebenarnya orang putih ambil tulisan kita Islam, declare dia punya, sedangkan kita punya. Dia bukan ada tamadun dia adalah tamadun kita. Saya duduk hari tu ni, saya pergi Maghribi dengan Syekh Amin Zamzam, dengan Ustaz Yusaini, dengan kawan-kawan para ulama Ustaz Sayyidina Muhammad. Saya kata aku nak buat mai satu rombongan pergi ke Maghribi, nak tunjuk hak ni. Tiba-tiba Covid, apalah tak pergi. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau esok boleh pergi, saya nak buat tuan-tuan pergi, mau tak? Tapi saya tak belanja. Tuan-tuan dirilah no. Kita pergi lah, insya-Allah. Nak tunjuk bahawa kita telah dipalsukan maklumat. Contoh tentera Amerika. Tentera laut Amerika tu dia tulis Admiral. Kan? Sampai dia pakai lagi Admiral. Sebenarnya Admiral tu asalnya ialah Amirul Bahri, Raja Laut. Tu tentera Islam dulu. Dia ambil senang-senang ya. Declare hak dia punya. Bukan ada tamadun dia mah. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebenarnya itulah yang dikatakan ilmu riyadiyat. Terjemahnya matematik. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi bila kita riyadah, dia ada riyadah sufiyah. Tentang subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka itulah pelajaran masalah Sayyidina Muhammad yang sempat kita peroleh dalam peristiwa Al-Isra'. Boleh pergi lagi kah Ustaz? Saya tak mau pergi lajak, takut naik tak nak turun. Sakat-sakat lah soalan Sayyidina Muhammad. Panjang Ustaz cerita Isra' Mi'raj ni. Kalau nak cerita satu persatu tu panjang. Jadi saya nak sikit-sikit lah. Takut cerita sampai atas tak nak turun, jenuh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di Baitul Maqdis. Di mana tu? Masjidil Aqsa. Bila sampai di situ, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika itu diiqamahkan untuk Nabi menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Nabi menjadi imam. Taib. Bila sampai Nabi jadi imam ni, malaikat Jibril ni bukan dia bersila macam ni. Sila. Kita nak suruh orang jadi imam, kita bersila ya. Sila. Malaikat Jibril pegang tangan Rasulullah, pimpin Nabi untuk menjadi imam. Sepanjang saya jadi imam, tak pernah lagi tu imam macam tu. Muliakan sungguh Rasulullah. Masya Allah. Pimpin Rasulullah ke tempat imam.
sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengimami siapa? Nabi tengok di belakangnya ribuan khalayak, ramainya manusia, sallallahu alaihi wasallam, punya ramai. Nabi dipahamkan, Muhammad, engkau akan mengimami solat untuk di belakang tu siapa? Iaitu 124,000 orang nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam yang telah wafat. Nabilah yang terakhir menjadi khatamal anbiya, penutup nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Maknanya 124,000 belakang Nabi, duk tunggu Nabi mai sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi di situ, Nabi duduk di mana? Zahirnya Nabi duduk di Baitul Maqdis, zahirnya Nabi duduk di Masjid Aqsa. Sebenarnya Nabi berada di alam barzakh. Alam barzakh ni tuan-tuan pernah pergi? Tuan-tuan kena mati tu, saya kena mati, tuan kena mati baru sampai. Nabi pergi dengan roh dan jasad ke alam barzakh. Tu hebat Isra' Mi'raj. Mana ada orang macam tu? Tak ada. Kalau pergi ke alam barzakh, kalau kita pergi pun dengan mimpi. Sallallahu alaihi wasallam. Saya 2 kali pergi alam barzakh. Hambali pernah pergi Hambali? Hambali terkejut tanya dia. Alam barzakh, siapa nak pergi? Pergi dengan roh ya. Jaga-jaga, ya Allah, aku mimpi semalam sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang bangkit dari tidur atau bercerau peluh, Allah mujurlah tak mati subuh. No, tapi Nabi pi dengan roh dan jasad. Tu yang hebat Rasulullah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah perjalanan hebat yang disebut dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi tempuh alam selanjutnya, iaitu alam angkasa. Alam angkasa, no, yang orang pi sakat tu sakat ISS ya. Nabi pi lebih lagi. Cukup sakat ni ya, kita kata langit pertama. Langit pertama tu dibuat daripada apa? Langit pertama dibuat daripada maujun makfuf, iaitu lautan. Langit pertama tu lautan yang airnya Tuhan tahan daripada menitik ke bumi. Dia panggil maujun makfuf. Maknanya langit pertama tu ombak. Hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Allah Musa belah laut di bumi, Rasulullah belah laut di langit. Padahal Rasulullah itu adalah Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Tentu Nabi kita lebih daripada semua Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Sallallahu Muhammad. Ya subhanallah, itulah pilihan Rasulullah. Dan kita tak boleh nak cerita, nak bayangkan malam tu malam yang macam mana gilang gemilang dia. Sebab malam tu malam pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam tu malam pertemuan Nabi jumpa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi SAW balik daripada malam tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, turun ke bumi, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selepas itu Sayyidina Aisyah tanya, Rasulullah nak tanya, Tuhan kita tu macam mana? Tuhan kita tu macam mana? Dan kau tengok Tuhan. Nabi tak tahu nak cerita Allah macam mana. Pasal Tuhan ni dia bukan perkara cerita. No, seorang yang kita tak kenal, bila kita jumpa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tahu dah, kita boleh cerita dia tu macam mana, dia macam ni. Tuhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bukan perkara yang boleh kita cerita. Tengok tak tahu cerita. Kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala dalam syurga esok. Dan satu orang pun sallallahu alaihi wasallam Muhammad makhluk Allah, hatta Jibril sendiri tak pernah melihat Allah. Allah ni dia surprise dan hadiah untuk pencintanya. Allah tu macam mana? Esok dalam syurga kita tengok, insya-Allah. Kita harap kita ialah insan-insan yang Allah,
tidak haramkan untuk dapat melihat Allah, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cuma Nabi kata innahu nur, innahu lanur. Itu saja. Aku tak tahu cerita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bayangkan, kalau Nabi dah melihat Allah Subhanahu wa taala, macam mana sembahyang Rasulullah? No? Tenggelam dah makhluk ni. Sebab yang terlihat di mata Nabi ialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah insan pilihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allah pilih untuk melihat dia. Dalam peristiwa tu, apa yang Nabi terima? Sembahyang. Hal lain semua kefarduan, malaikat buat turun. Tapi sembahyang dia ambil di langit. Soalan Muhammad pasal besarnya sembahyang. Tapi hak itulah yang ramai orang tinggal pada hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, kita harap lepas orang tua-tua ni tak ada pelapis. No? Risau juga hari ni tuan tengok masjid ni. Tak ada orang muda. Semua veteran belakang. Kalau syahid orang tua-tua ni, tak ada orang mai bah. No, soalan saya nama ni bimbang. Lepas tu tuan-tuan, subhanallah, kita harap anak cucu kita tak tinggal sembahyang, insya-Allah. Hang kerja pilih kerja apa pun, tapi jangan tinggal sembahyang. Itu harapan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit yang sampaikan itu berguna untuk menjadi suatu penambahan kepada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang kurang saya sendiri, terima kasih banyak. Terima kasih pada Ustaz Aziz dan semua yang dikuatkan kuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah memilih kita untuk bersama-sama pada malam yang mulia ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tadi Ustaz Aziz minta saya kenal sikit, no. Jadi saya ni dan ngaji dengan Ustaz Aziz di Mata Mahmud. Cuma dia abang-abang. Saya ni lapis adik-adik Saudara Muhammad ngaji Mata Mahmud. Lepas tu lepas pergi Mata Mahmud, ngaji sat di Pondok Keroh. Lepas tu ngaji sat di Pondok Sungai Baru, Pondok Bakdun. Lepas tu sambung ke Mesir dalam kuliah Usuluddin sampai tahun 4, sampai tahun 3 saya ambil bahagian hadis dan tamat soalan Sayyidina Muhammad di sana. Balik mengajar di Muassasah Darul Ulum selama 16 tahun. Kemudian diamanahkan sebagai mudir Darul Hadis. Sekarang diamanahkan sebagai pengurusi Pondok Darsa di Kuala Nerang, Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi pondok ni baru je. Jadi saya kalau ada lapang-lapang, kalau pergi kono lah Soalan Sayyidina Muhammad, jemputlah main pondok kami Soalan Sayyidina Muhammad. Pelajar pun tak ramai sangat, dalam 120 orang saja Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada lah anak tuan-tuan yang nak hafal Quran, nak mengaji, jadi kalau ada jemputlah. Saya minang lah kalau ada, no. Jadi Soalan Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan mereka jadi ulama, insya-Allah. Sebab mutakhir di akhir zaman ni Soalan Sayyidina Muhammad, kita tak ada siapa lah kita harap, melainkan kita nak ulama lah yang memandu kita. Mereka lah jadi pimpinan kita, insya-Allah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan sikit yang sampaikan itu Soalan Sayyidina Muhammad baik untuk pedoman kita bersama, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik.